يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول
وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran supaya engkau menghukum di antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu melalui wahynya. Dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. Dan hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan janganlah engkau berbahas untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang selalu melakukan khianat, lagi sentiasa berdosa. Mereka menyembunyikan kejahatan mereka daripada manusia. Dalam pada itu mereka tidak menyembunyikan kejahatan mereka daripada Allah. Padahal Allah ada bersama-sama mereka ketika mereka merancangkan pada malam hari kata-kata yang tidak diredai oleh Allah. Dan ingatlah Allah sentiasa meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Sedarlah, kamu ini adalah orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran. Kamu telah berhujah membela mereka yang bersalah dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan berhujah kepada Allah untuk membela mereka pada hari kiamat kelak? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari azab seksa yang disediakan oleh Allah? Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, nescaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan sesiapa yang mengerjakan suatu dosa, maka sesungguhnya ia hanya mengerjakannya untuk menjadi bala bencana yang menimpa dirinya sendiri. Dan ingatlah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan sesiapa melakukan sesuatu kesalahan atau sesuatu dosa, kemudian ia menuduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah memikul kesalahan berbuat dosa dan melakukan dosa yang amat nyata. Dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu wahai Muhammad, nescaya berhasillah cita-cita segolongan dari mereka yang bertujuan hendak menyesatkan. Padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan dirinya sendiri. Dan juga mereka tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepadamu sedikit pun. Dan selain itu Allah telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran serta hikmah, pengetahuan yang mendalam, dan telah mengajarkanmu apa yang engkau tidak mengetahuinya. Dan adalah kurnia Allah yang dilimpahkannya kepadamu amatlah besar. Masih lagi kita berada dalam surah An-Nisa, surah keempat.
pada juzuk kelima pada ayat 105 hingga ayat 113. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang kewajiban berhukum dengan hukum Allah dan kewajiban berhukum dengan kebenaran secara mutlak tanpa melihat siapakah yang bersalah atau tanpa melihat apakah bangsa, keturunan dan agama mereka. Kerana kebenaran itulah yang akan ditegakkan. Bila mana Allah Ta'ala menjelaskan, Inna anzalna ilaikal kitab. Sesungguhnya kami anzalna menurunkan ilaikal kitab kepadamu wahai Muhammad akan wahyu. Kitab di sini ialah wahyu Allah, yakni Al-Quran Karim bil haqq, dengan sebenar, yakni tiada keraguan padanya, yang mengandungi mukjizat, yang mengandungi perintah dan yang mengandungi larangan yang tidak boleh diubah dan dipindah. Litahkuma bainan nas, supaya kamu berhukum antara manusia, yakni menjadikan wahyu yang diturunkan, Al-Quran yang diturunkan sebagai cara penghakiman, sebagai dustur, sebagai perlembagaan kepada manusia. Bima arakallah, dengan apa yang telah Allah wahyukan pada kamu, yang Allah telah tunjukkan kepada kamu. Wala takun lil khainina khasima, janganlah kamu menjadi pembela kepada orang-orang yang khianat. Baik, kalau kita lihat ayat ini, ada sebab turunnya. Dengan kita membaca sebab turun ayat ini, kita mengetahui apa sebenarnya yang nak diwahyu, yang nak diceritakan oleh Allah daripada ayat 105 sehingga 113. Diriwayatkan bahawa ayat-ayat ini turun pada seorang lelaki bernama Tu'mah bin Ubayriq. Tu'matu ibnu Ubayriq. Tu'mah ini seorang munafik dan dia merupakan salah seorang daripada kabilah Bani Zafar. Dia mencuri baju besi yang menjadi milik bapa saudaranya, yang mana bapa saudaranya meletakkan baju besi tadi sebagai untuk dia menyimpangnya. Maka dia telah menyembunyikannya dalam satu bekas tepung, guni tepung. Dan tepung itu berselerakkan kerana ada tempat atau lubang yang dibuat untuk tepung tadi berselerakkan. Dan dia menyembunyikan baju besi yang ada dalam guni tepung di sisi seorang Yahudi bernama Zaid bin Samin. Zaid bin Samin itu Yahudi. Lalu mereka mencari mana baju besi sebab mereka dah wakilkan pada Tu'mah. Maka Tu'mah menyatakan tak ada, dan dia bersumpah bahawa dia tak tahu mana pergi walhal barang itu disimpan padanya. Dan dia bersumpah bahawa dia tak mencurinya, dia tidak mengambilnya. Lalu yang datang ke rumah dia ni pak saudara dia dan anak beranak bapa saudaranya melihat ada kesang tepung. Dan kesang tepung ini berselerakkan sampailah ke rumah Yahudi. Dan bila mereka memeriksa rumah Yahudi, mereka mendapati baju besi tersebut. Lalu mereka mengambilnya. Dafa'a ilayya Tu'mah. Lalu Yahudi ni kata, sebenarnya Tu'mah yang simpan barang ni rumah aku. Artinya Tu'mah ni dia sorokkan baju besi dalam guni gandum. Diselerak saja, diselerakkan gandum sampai ke rumah Yahudi. Kemudian diserukan Yahudi kononnya supaya simpan gandum. Yahudi tak tahu apa. Maka bila mana dijumpai, maka kata Yahudi, Tu'mah yang berikan guni ini pada aku. Dan sebahagian rakan-rakan Yahudi menyaksikan, betul kami nampak Tu'mah yang bagi. Tapi Tu'mah kata saya tak pernah bagi. Lalu berkata kabilah Bani Zufar, sebab mereka ini satu puak, satu bangsa. Kita mengadu pada Nabi SAW. Kita mengadu dan kita minta Nabi SAW menjadi hakim kepada kita. Dan mereka berkata, illam taf'al, kalau kita tak buat, halaka sahibuna, malulah saudara kita ini. Dan orang Yahudi ni nampak macam bersih. Maksudnya ialah mereka nak suruh Rasulullah memihak pada mereka, mereka nak bawa cerita baru. Seolah-olah nak beritahu pada Nabi SAW, Yahudi yang mencuri. Dan Yahudi dah memang terkenal bangsa menipu, maka pasti dia tangguh.
Maka orang Yahudi pasti belanya Yahudi. Maka lelaki-lelaki ini yang mereka ini adalah munafik berkata, ya Rasulullah, kita kan Islam. Maka kena sokong kita, Yahudi kan menipu. Maka Nabi SAW hampir terpedaya dengan perbuatan mereka tadi. Dan hampir Nabi nak menghukum Yahudi. Kerana ya secara latar belakangnya Yahudi ni memang kaki menipu. Manakala orang munafik ini dah dia Islam, perlulah sokong orang Islam. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk memberitahu, wahai Muhammad, ini bukan cerita Yahudi atau cerita orang Islam atau cerita sesiapa. Ini prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Siapa pun yang mencuri, walau siapa pun, maka dia hukum. Bila Allah turunkan wahyu ayat yang kita bacakan 105 hingga 113, maka Tu'mah telah mengetahui bahawa rahsianya bocor. Dah diketahui oleh Nabi SAW melalui wahyu tersebut. Dan orang Islam juga mengetahui. Dan yang menyokong Tu'mah ini juga di kalangan orang munafik. Akhirnya Tu'mah melarikan diri ke Mekah. Dan dia murtad di sana. Dan anehnya bila dia murtad, dia mati kat Mekah dalam keadaan dia murtad. Ini kisah Tu'mah. Yang asalnya Islam, tapi cara munafik. Dan buat satu konspirasi. Dan juga untuk memerangkap Rasulullah menyokong ke kejahatannya dalam menganiaya Yahudi. Maka Allah turunkan wahyu bagi membela hak kebenaran. Dan itu Allah Ta'ala menyatakan, inna, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad wahyu kami dengan sebenar, untuk kamu berhukum dengan hukum Allah, supaya kamu dapat berhukum apa yang dibimbing oleh Allah. Ayat ini memerintahkan Nabi SAW supaya berhati-hati. Dan bila nak berhukum, tunggu wahyu dulu. Nabi SAW harus berhukum dengan ijtihad, walaupun tanpa wahyu. Tetapi Allah Ta'ala menyuruh baginda SAW berhati-hati. Wala takun lil khainina khasima. Jangan kamu sampai memihak kepada kelompok orang khianat, orang jahat. Jangan sampai. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahawa orang baik boleh terpedaya. Nabi SAW kalau tidak pemeliharaan Allah Ta'ala, nescaya Nabi diperdayakan oleh kelompok penyokong-penyokong Tu'mah untuk menzalimi Yahudi. Tapi Allah memelihara Nabi SAW. Maka kita tuan-tuan juga kena hati-hati. Kadang-kadang kita memang baik. Kita ke masjid, kita ke surau, kita pun mengaji agama, duduk dalam kuliah. Tapi kita mungkin diperdayakan oleh orang-orang yang punya kepentingannya sendiri untuk mengkhianati hukum Allah, untuk menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena berhati-hati, pegang pada prinsip hukum Allah. Wastaghfirillah, wahai Muhammad, mohonlah ampun kepada Allah. Berhubung ayat wastaghfirillah, mohonlah ampun kepada Allah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya dosa? Maka jawabnya tidak, Nabi SAW tak ada dosa. Habis istighfar Nabi untuk apa? Istighfar ini ialah perintah untuk Rasulullah bertasbih. Sebab istighfar dia ada dua peranan. Kalau kita sebut astaghfirullah, yang pertama memberi maksud memohon keampunan. Yang kedua, istighfar juga memberi maksud tasbih, astaghfirullah. Bila seorang tidak bermaksud untuk bertaubat, macam ginilah. Tuan-tuan tengok anak-anak, ibu panjat pagar, kita astaghfirullahalazim budak ni. Kita berdosa? Tak. Maksudnya kita bertasbih. Bila kita dengar ni, barang makin mahal ni, kita kata astaghfirullahalazim, kenapa pula mahal? Dosa apa pula kita? Maka istighfar itu kadang-kadang memberi maksud tasbih. Subhanallah. Kita kadang-kadang tasbih kan subhanallah. Ya, itu juga tasbih. Tasbih ni maksudnya zikir. Kita berzikir pada Allah. Ya, tasbih maksudnya menyucikan. Ia juga memberi maksud berzikir. Jadi kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita sebut astaghfirullah bukanlah untuk memohon ampun. Tapi lidah kita dah terbiasa kalau dengar sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang kita rasa tak patut berlaku, maka kita sebut astaghfirullah. Kadang-kadang kita dengar bila kita katakan bukan sekadar cerita harga barang naik, kita dengar hal-hal yang lain misalnya. Dengar PKP sambung lagi, astaghfirullahaladzim, sambung lagi. Maksudnya kita berzikir. Tak salah apa, PKP sambung bukan sebab dosa kita.
Maka istighfar tadi menunjukkan tasbih. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW istighfar, yakni berzikir pada Allah. Dan ini menunjukkan bahawa zikir dan juga istighfar menyelamatkan kita daripada permainan manusia. Tuan-tuan kena ingat, kita ni subjek untuk dimain-mainkan oleh orang yang berkepentingan. Ramai orang nak mainkan kita. Sebentar lagi zaman kita dapat sokongan secara undi supaya sokong dia. Maka ada orang yang agendanya jelas, jaga agama, jaga negara. Ada yang orang agendanya peribadi, agendanya perkauman sempit, agendanya memusuhi agama. Maka kita bimbang tuan-tuan sekalian, kita dipedaya oleh mereka dengan kata-kata manis, dengan janji-janji manis mereka. Makanya kita terperangkap. Akhir sebab kita, maka kita dipedayakan, kita berada bersama golongan yang khianat. Sebab itu banyakkan istighfar, banyakkan zikir. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, tak ada orang boleh mengambil kesempatan daripada kealpaan, kelemahan kita. Ia benteng. Sepakat ulama, zikir itu benteng. Dan macam saya katakan tadi, ramai orang memang nak pergunakan kita. Dengan orang berniaga, cara berniaga nak pergunakan kita. Orang politik, cara politik nak pergunakan kita. Orang yang ada kuasa nak gunakan kita dengan cara mereka. Semua orang nak pergunakan kita. Ya, kalau dia pergunakan kita dengan cara yang baik, tak, kita sanggup. Dia pergunakan untuk tujuan baik. Amar ma'ruf, nahi munkar. Okey. Yang kita maksudkan dia pergunakan untuk merosakkan agama kita sendiri. Imej agama kita. Merosakkan kesucian agama kita. Maka ini yang kita tak nak. Sebab itu kita istighfar. Nabi SAW hampir menjadi subjek permainan kelompok-kelompok munafik. Kata ulama, kelompok-kelompok munafik ini yang cuba memerangkap Nabi SAW, namanya Tu'mah bin Ubaidi, dan beberapa penyokongnya yang bernama Bishir, Bashir dan Mubashir. Ini adik-beradik. Bishir, Bashir, Mubashir. Dan seorang lagi sepupunya bernama Usai bin Urwah. Mereka sama-sama berpakat untuk menuduh yang mencuri itu ialah Yahudi. Itu Zaid. Menuduh Yahudi tadilah yang mencuri baju besi, bukannya Tu'mah. Itu dia nak tuduh Zaid bin Sami. Ia bukan isu Yahudi di sini, isunya yang saya sebut kebenaran. Sebab itu kebenaran dan keadilan merupakan kekuatan Islam dan umat Islam. Kata Sa'id bin Suhaib, bukanlah kekuatan pemerintahan itu dengan pedang atau dengan cemeti, tetapi kekuatan pemerintahan itu dengan berhukum dengan yang adil dan melaksanakan keadilan. Kata Imam Ibn Hazm al-Zahiri, nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada seorang Islam, Allah jadikan dia ini bersifat adil dan dia sayang kepada keadilan dan berpegang kepada kebenaran dan mengutamakan kebenaran. Walaupun kepada adik-beradik sendiri, walaupun pada keluarga, bersifat adil. Adil kita dalam semua perkara. Sebab itu kata Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, la sultan illa birrijal, wala rijal illa bimal, wala mal illa bi'imarah, wala imarah illa bi'adlin. Tidak ada kekuasaan melainkan dengan lelaki-lelaki yang perkasa. Tidak ada lelaki yang perkasa melainkan dibentuk dengan harta-harta. Maksudnya ada belanja lah, nak bentuk lelaki yang kuat, yang hebat. Dan tidak ada guna harta, dan tidak akan ada harta tanpa ada tamadun. Imarah, yakni kita namakan pembangunan ekonomi. Harta tak akan wujud kalau negara itu tak membangun. Dan tidak ada pembangunan melainkan keadilan. Maknanya tak guna kalau kita sebut kita negara maju tapi tak ada sistem keadilan. Yang betul, yang ada sistem diktator, autokrasi. Mesti ada sistem keadilan. Berdasarkan Allah dah sebut, hukum keadilan ni bukan LGBT nak hak dia kita bagi, yang maknyah nak hak dia kita bagi, geng-geng anti agama kita bagi. Keadilan yang pertama berdasarkan hukum Allah. Hukum Allah. Bukan keadilan acuan barat. Orang nak berzina boleh, nak berdarak boleh, nak berjudi boleh, nak bunuh diri pun boleh. Tidak salah bunuh diri. Mereka membenarkan. Mereka namakan sebagai pembunuh ihsan. Khususnya orang yang berpenyakit kronik seperti kanser dan sebagainya. Mereka berhak meminta doktor menggunakan rawatan atau menggunakan cara mematikan mereka.
Kononnya dinamakan sebagai mati rahmat, mati ihsan. Islam tidak benarkan. Macam mana pun kita ada masalah, Islam mengharamkan bunuh diri. Macam mana pun masalah kita, sehebat mana pun masalah kita, diharamkan orang yang membunuh diri masuk syurga. Diharamkan mereka. Ya, kita kena kaji sebab-sebab mereka membunuh diri. Namun kajian kita pada sebab, bukan maksud kita membenarkan orang membunuh diri. Ya, kadang-kadang kita kata, oh Ustaz, dia bunuh diri sebab tak ada duit siang dia. Tak, yang bunuh diri tak salah. Apa pun masalah dia. Dan memang kita yang hidup, kita yang ada sekeliling dia, cuba untuk sebagai satu amal ma'ruf nahi munkar menyelesaikan masalah dia. Tetapi yang pertama kita beritahu pada dia, apa pun masalah kamu jangan bunuh diri. Kerana seorang bila bunuh diri, Allah tak tanya alasan. Sebab alasannya semua tak diterima. Sebagaimana orang tak sembahyang. Kata orang tak sembahyang, Allah terima ke alasan ni? Tuhan tak terima. Sama ada kamu solat atau kamu dihukum. Okay, sama juga dengan orang yang bunuh diri. Tuhan tak terima alasan. Sebab bunuh diri diharamkan. Kita mencari alasan supaya kita dapat menyelamatkan mereka. Tapi bukan untuk menjustifikasikan mati mereka. Oh, dia bunuh diri, memang kesianlah dia, kita tak boleh salahkan dia sebab begini. Tak, itu salah. Mencari sebab bunuh diri untuk menghindarkannya, bukan untuk menjustifikasikan perbuatan itu betul. Atau menganggap perbuatan itu bagus. Jauh sekali. Nah, ini kita kena bezakan. Mencari sebab dengan tujuan menyekat, bukan mencari sebab untuk menjustifikasi. Kalau membunuh diri, apa pun sebab kita katakan haram. Kembali pada ayat kita. Bila Allah kata innallaha kana ghafurar rahima, Allah itu pengampun lagi Maha Penyayang. Wala tujadil, wahai Muhammad, jangan kamu berdebat, jangan kamu menyebelahi anil ladzina yakhtanuna anfusahum, orang-orang yang mengkhianati diri mereka. Maksudnya tu'mah dan juga kelompok. Maksudnya orang-orang yang cuba menyeleweng kebenaran. Jangan kamu bersama dengan mereka. Jangan kamu menjadi penyokong mereka. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah Ta'ala tak suka orang yang khianat dirinya. Apa maksud khianat dirinya? Orang-orang yang melakukan dosa, kemudian mengajak orang lain bersama dengan mereka. Yang kedua, orang-orang yang melakukan dosa, kemudian menuduh orang lain melakukannya. Ada dua bentuk. Pertama, dia buat dosa, dia buat salah. Kemudian dia cuba babitkan orang lain bagi membela dia, makanya khianat. Maka termasuklah orang kerja peguam bela. Siapa yang kerja peguam bela, dia tahu orang ni salah, dia nak bela, maka dia khianat. Dia tidak boleh membela orang salah. Dah tahu salah, dia tahu orang ni bunuh, dia pun kata tak, dia tak bunuh, maka dia khianat. Dia berpakat dengan orang ni atas alasan orang ni bayar dia dengan harga sekian. Sebab tu kita, bila kita belajar tentang, bila saya ambil salah satu subjek perundangan Islam, Al-Qadha fil Islam, oleh guru kami, tentang bagaimana pelaksanaan qadha, kita masuk satu bab, iaitu bab yang berkait dengan guaman. Apakah peguam boleh membela orang salah? Boleh atau tidak? Ada dua keadaan. Yang pertama, peguam tu tahu orang ni salah. Yang kedua, peguam ni tahu orang ni tak salah. Kalau peguam tu tahu orang ni salah, dia tak boleh bela. Tapi kalau peguam ni tak tahu orang ni salah, dia tak tahu, maka dia membelanya, maka dia tak salah. Kita cerita peguam yang tahu orang ni salah, tapi kalau dia bayar tinggi, dia pandai berhujah, dia akan kata awak tak salah. Walau dia orang ni mungkin melakukan pengkhianatan negara. Mungkin orang ni melakukan pembunuhan dengan sengaja. Mungkin orang ni buat macam-macam jenayah, yang kalau dibebaskan, dia lagi berani buat jenayah sebab dia ada peguam yang baik, yang hebat, yang petak. Maka peguam ni dianggap khianat bersama dengan para penjahat. Maka tak boleh. Kalau seorang peguam tu tahu dia salah, dia kena tarik diri. Allahumma illa, peguam ni tahu orang ni salah, tujuannya untuk meringankan hukuman sebab orang ni insaf. Dia tahu salah, dia tak kata orang ni tak salah. Tapi dia akan kata, yang arif, dia dah mengaku salah dan dia ada tanggungan keluarga, dia dah menyesal, ini jenayah dia yang pertama, minta diringankan hukuman. Dan dia telah beri kerjasama sepanjang perbicaraan, bukan semasa tangkapan, tanpa ada perlawanan. Maka peguam ni tujuan nak ringankan, berdasarkan pada pengakuan ini, maka dia benarkan.
Jadi kalau saya peguam, saya nak mewakili anak guamang saya memang confirm buat salah. Tapi dia ngaku salah dan dibuat rayuan. Maka saya sebagai peguam dia, saya kata anak guam saya ngaku salah. Tapi ini kesalahan pertama dia. Dan kesalahan ini pun dilakukan dalam keadaan dia dah jahil, dan tidak insaf, dia takkan ulang lagi. Dan dia tak beri maklumat yang banyak untuk menyelesaikan kisah lain pula. Dia minta diringankan hukuman atau diberikan peluang. Maka hakim pun tahu orang ni bersalah dan semua orang tahu salah. Berdasarkan budi bicara hakim dia, saya cuma penjarakan awak setahun kerana kerjasama awak. Atau kami mahkamah memberikan pembebasan lepas. Kamu bebas tanpa lepas dengan buat kerja-kerja amal selama sekian-sekian tempoh. Maka itu terpulang. Namun peguam yang membela orang salah, yang tahu orang tu salah, dia berdosa. Termasuk dalam ayat ini yang Allah sebut, wala tujadil, jangan kamu membela anil ladzina yakhtanuna anfusahum, orang-orang yang memang bersalah, mengkhianati diri mereka. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tak suka orang khianat lagi berdosa. Saya dah sebut khianat. Yang pertama, orang yang buat dosa kemudian menyuruh orang menyokong dia, satu khianat. Yang kedua, orang yang buat dosa kemudian menuduh orang lain buat. Contoh, dia yang solat duit dituduh orang lain solat. Dia yang rasuah dituduh orang lain rasuah. Pernah satu ketika ada seorang hamba Allah, bila dia kata, Ustaz, saya diminta menjadi saksi sebab bos saya ni, dia tak suka saya punya bos saya. Dia dua bos ni. Bos saya tak suka saya punya CEO. Sebab CEO ni strict. Dia tidak mahu luluskan satu peruntukan untuk cat bangunan dengan jumlah sekian-sekian ribu. Dia tuduh, dia nak saya jadi saksi bahawa CEO saya ni terlibat dengan rasuah untuk gugurkan dia. Yang hamba Allah ni telefon saya, nak tanya pandangan saya. Dia kata, Ustaz, saya kena jadi saksi untuk pecat saya punya CEO atas alasan dia melakukan rasuah atau pecah mana. Walau CEO ni menghalang dia punya director untuk mengambil peruntukan secara sewenang-wenang. Saya kata haram dia saksi, tak boleh. Akhirnya beliau ikut cakap saya dan beliau berhenti kerja. Kerana saya tak mahu menjadi saksi palsu. Tapi ini berlaku dalam masyarakat. Ini antara contoh yang saya katakan saya pernah lalui bila sebahagian anak buah saya menceritakan hal tersebut dan meminta pandangan saya, dan dia sampai peringkat berhenti kerja. Kerana tidak mahu menjadi saksi palsu untuk mensabitkan orang yang tak bersalah. Sebab dia punya bos ni tegar, tak mudah nak luluskan keuangan, tapi bos atas lagi, dia punya director nak juga duit ni. Atas alasan itu dan ini, walau ia salah dari sudut syarikat, akhirnya dia berpakat untuk memecat CEO dia. Ini berlaku dalam banyak syarikat-syarikat. Ia berlaku dalam kehidupan kita. Kerana Allah Ta'ala bukan cerita benda yang atas angin. Ini berlaku. Sebab itu Allah sebut, wala tujadil. Jangan duk bela, jangan bersama orang yang khianat, orang yang berdosa. Kemudian Allah berfirman, yastakhfuna minan nas. Mereka yang buat dosa kemudian menuduh pula orang lain buat dosa. Mereka yang buat salah kemudian tuduh pula orang lain yang buat bukan mereka. Bukan mengajak orang yang tak tahu menahu bagi berkomplot dengan mereka. Mereka ini takut orang tahu kesalahan mereka. Wala yastakhfuna minallah, tapi mereka tidak takut Allah. Sedangkan Allah bersama mereka. Idh yubayyitun, ketika mana mereka merancang, ke mana mereka berada dalam sesama mereka, ma la yarda minal qaul, dan bercakap perkataan-perkataan yang Allah tidak redha. Apa dia? Untuk menuduh orang lain, untuk khianat. Allah bersama dan Allah mendengarnya. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah mengetahui setiap yang mereka lakukan. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya. Baik, kata Allah. Orang-orang yang cuba membela orang-orang jahat di dunia ini. Orang-orang yang cuba bersekongkol dengan orang-orang jahat di dunia ini, yang khianat di dunia ini. Yang orang ni buat salah, lalu pakat dengan orang yang tertentu untuk mengatakan mereka tak bersalah. Dan nak letak kesalahan itu pada orang lain. Mereka ambil duit, mereka tuduh kita ambil duit. Ini pepatah Arab kata, darabani washtaka. Dia pukul kita, dia duduk mengadu, dia kena pukul. Padahal dia pukul.
Dia langgar kita, dia duduk report kat polis, baru kita langgar dia. Dia pun pakat dengan pegawai polis ni. Dia saksi sebab awak ada kuasa. Okey, buat. Segelintir mereka yang sanggup buat begitu, Allah Ta'ala kata baik. Wahai orang yang cuba membela orang salah. Ya, di dunia kamu boleh bela mereka. Nanti akhirat kelak siapa nak bela kamu? Kat dunia kamu boleh bela lah. Sebab kamu peguam yang handal. Dan kamu pula orang jahat, duit banyak, boleh upah peguam. Bahkan kamu mungkin boleh rasuah mana-mana orang jadi saksi palsu. Pernah diceritakan, seorang lelaki jumpa Umar Al-Khattab. Ya Amirul Mukminin, di negara kami Iraq, saksi palsu mula bertebaran. Sehingga memenuhi mahkamah-mahkamah. Dia bayar. Dia orang kaya. Dia takutlah dia terpangkat dengan kesalahan dia. Dia takut pada undang-undang dunia, dia lupa undang-undang Allah. Dia takut pandangan manusia, dia lupa pandangan Allah. Dia takut hukuman manusia, dia lupa hukuman Allah. Dan kalangan mereka pula yang saya katakan membela, Allah tanya, baik kamu yang membela orang-orang yang salah di dunia, siapa pula nak bela kamu akhirat kelak? Waktu kamu berdiri pada hari akhirat kelak. Faman yujadilullah anhum yaumal qiyamah. Dan siapa yang akan bela mereka pada hari kiamat kelak? Kamu sendiri siapa bela kamu? Dan orang-orang salah yang kamu bela pula, yang kamu bela dulu di dunia, apakah kamu akan belanya akhirat kelak? Amman yakunu alaihim wakila. Ataupun kamu ada wakil lain. Ada wakil lain, ada peguam lain akhirat kelak. Ingat, kejahatan kita bukan berakhir di sini. Kejahatan orang khianat, dia tak berakhir di sini. Tuan-tuan kena ingat selalu, apa pun kita buat, dia tak habis kat sini. Kalau yang sini habis sini, okey. Yang sini takkan habis sini. Berlarutan, berpanjangan sehingga keadilan diberikan kepada semua makhluk Allah. Allah berfirman, wa man ya'mal su'an, siapa yang buat jahat, au yazlim nafsahu, atau menzalimi dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun pada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, dia mendapati Allah itu pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah beri solusi. Wahai orang yang bersalah, kalau kamu bersalah, jangan kamu cuba untuk jadikan kesalahan itu lebih besar. Baik kesalahan tadi dihentikan dengan cara mohon ampun pada Allah. Siapa yang atas dunia ni tuan-tuan tak buat salah? Bila kamu buat salah, jangan tambah lagi kesalahan kamu dengan tuduh orang lain. Satu. Kemudian dengan ajak orang lain bersekongkol, membela kesalahan kamu. Jangan. Kalau kamu buat salah atau menzalimi diri sendiri, Allah itu pengampun. Bukan sekadar pengampun, penyayang. Allah ampunkan kamu dan Allah sayang kamu. Kita kan tuan-tuan bila buat jahat takut orang benci. Pertama kita takut orang tak maafkan kita. Yang kedua kita takut orang benci. Tuan-tuan jangan fikir sangat makhluk ini makhluk Allah. Allah offer kat kita. Kamu buat salah, kamu mohon ampun, aku ampunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku sayang kamu. Allah bila sayang seorang hamba, Allah beritahu malaikat Jibril, aku sayang hamba tu. Kamu kena sayang juga. Jibril AS beritahu kepada semua malaikat. Dan malaikat beritahu semua makhluk Allah, lalu seluruh makhluk bumi menerima kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita buat salah, jangan takut orang tak terima kita. Takutlah Allah tak ampun kita. Orang tak terima kita cuma satu tempoh yang sebentar. Andai kata orang tak terimalah kita sepanjang hidup kat dunia, itu juga satu tempoh yang sekejap. Kerana akhirat kita, kelak Allah Ta'ala terima kita. Jangan fikir manusia sangat, fikir Allah. Allah dah offer kita dengan tawaran yang menarik. Allah ampun, Allah sayang. Kemudian Allah sebut, wa man yaksib isman, tapi siapa yang buat dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsi, maka dia cuma akan memusnahkan dirinya. Yang buat dosa, maka dia yang akan tanggung sendiri. Wa kana Allahu aliman hakimah, Allah mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa man yaksib khati'atan, tapi siapa yang buat salah, au isman, atau dosa, summa yarmi bihi bari'a, kemudian cuba tuduh orang lain untuk selamatkan dirinya, faqad ihtamala, dia menanggung buhtanan wa isman mubina, pembohongan dan dosa yang besar. Allah kata kalau kamu buat salah, seorang-seorang kamu je kena. Kalau kamu ampun, Allah ampun. Tapi kalau kamu buat salah, kemudian tuduh orang lain, maka kamu melakukan pembohongan yang besar.
dan dosa yang besar. Tentang bohong yang besar bila berkait dengan orang lain. Tentang kita bohong diri kita tak apa lagi. Kalau orang kata awak ni kerja apa? Saya kerja engineer, arkitek, bohong. Okey lagi lah. Berbanding kita bohong pada orang lain. Hak orang lain. Dengan kita memfitnah dia, menipu dia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaika, kalau tidak rahmat Allah padamu wahai Muhammad, wa rahmatuhu dan rahmatnya, lahamma ta'ifatun minhum, nescaya kelompok munafik itu, kelompok jahat itu, an yudilluka, pasti berjaya menyesatkan kamu. Wa ma yudillun, sedangkan mereka sebenarnya menyesatkan diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', mereka tidak mampu memudaratkan kamu sedikit pun wahai Muhammad, kerana kamu kami pelihara. Kerana kamu wahai Muhammad kami jaga. Si munafik ini dia tak tahu Rasulullah dijaga oleh Allah atau dia buat-buat tahu. Sehingga berani dia mengajak Rasulullah berkomplot bersamanya atas alasan Nabi pun tak tahu. Dia lupa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dipandu oleh wahyu. Sebab itu kata Allah, kalau tidak kerana rahmat Allah, kurniaan Allah dan rahmatnya, nescaya mereka berjaya menyesatkan kamu. Sedangkan mereka sebenarnya menyesatkan diri mereka sendiri. Dan mereka tidak mampu mengusik kamu dengan sedikit pun wahai Muhammad. Wa anzalallahu alaikal kitab, kerana Allah senantiasa menurunkan kepadamu wahyu, wal hikmah dan kebijaksanaan. Wa 'allamaka, dan mengajar kepada kamu, ma lam takun ta'lam, apa yang kamu tidak pernah tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah kurniaan Allah kepadamu amat agung, amat besar. Ini menunjukkan bila mana kita berhukum dengan hukum Allah dan berhukum dengan sunnah Nabi SAW, maka kita akan dibimbing oleh Allah. Kita akan berlaku adil pada manusia. Tapi kalau kita berhukum berdasarkan kemahuan manusia, kalau hari ini tuan-tuan kita bimbang hukum itu berdasarkan pendapat netizen. Netizen cakap macam tu, maka hukuman pun terbentuk. Maka tidak boleh begitu. Kadang-kadang kita dengar adalah seorang tu misalnya memperkosa seorang. Netizen kata ni kita kena potong kemaluan dia, kita kena sula dia, kita bla bla bla. Hukum Allah bukan begitu. Ni cerita yang ni curi tabung masjid. Netizen kata kita ikat dekat tiang masjid, kita rejam dia sampai mati. Itu bukan hukum Allah. Sebab tu hati-hati dengan hukuman netizen ini, bahaya. Hukuman netizen. Kalau dulu tuan-tuan masyarakat hukum, salah. Allah dah turunkan undang-undang bagi memberi keadilan. Keadilan ini bukan sekadar keadilan bagi orang yang dizalimi. Bukan keadilan bagi orang zalim juga ada. Supaya tidak melampaui batas. Hukuman yang dikenakan pada orang yang salah, jangan melampaui batas. Allah dah tetapkan hukumannya. Pihak Yahudi, tuan-tuan, terkenal dengan jahatnya. Tapi bukan bermaksud bahawa dia tidak boleh dibela. Dia boleh dibela kalau mereka dizalimi. Dan orang yang zalim sekalipun, orang zalim, penuh, seorang berzina, dan Nabi SAW memerintahkan supaya direjam. Tiba-tiba seorang memaki hamunya, Nabi kata jangan. Dia sudah bertaubat pada Allah. Nabi membela dia. Sebab orang ni dah melampau bila maki hamu dia. Kerana itu tuan-tuan, hukum Allah, hukum yang mewujudkan keadilan, yang mewujudkan keberkatan pada manusia. Dan dalam ayat yang kita bacakan ini, tuan-tuan, banyak pengajaran yang kita dapat. Yang sebahagian saya dah beritahu tadi, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran yang berterusan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.